Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita, yang mana kurniaan Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita diberikan kesihatan, dipanjangkan umur kita, diluangkan waktu kita di atas kebaikan dan ibadah serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga pada pagi ini, saat ini dan ketika ini kita masih lagi dapat menghirup udara nyamannya. Kita dapat merasai kenikmatan keimanan dan akidah Islam itu sendiri. Dan sehingga saat ini alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan, sebagai hamba-hambanya yang menjadi tetamunya di rumah Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang hening ini, di saat manusia sedang masih lagi tidur, manusia yang masih lagi dalam keenakan selimut yang tebal, di dalam aircon yang menyejukkan tulang belulang bagi mereka yang merasainya. Tapi ini adalah satu perkara yang kita kata hidayah yang Allah campakkan kepada kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang mana Allah berikan hidayah ini kepada mereka yang inginkan. Sesiapa yang berusaha mencari hidayah, mendapatkan hidayah, maka itulah yang Allah berikan. Tapi mereka yang tidak bersungguh-sungguh mencari hidayah Allah, maka hidayah itu tidak akan sampai kepada diri kita ataupun kepada sesiapa mereka yang tidak mahu mendapatkannya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bangun pagi, sebelum subuh kita dah bangun, ada yang sempat habiskan solat witir, tahajud dan sebagainya. Ini satu jaminan syurga bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sebut afshus salama wa at'imut ta'ama wa sallul laila wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata bagi salam dan berilah makan dan salatlah malam ketika manusia masih lagi tidur, nescaya pasti kamu akan masuk ke syurga dalam keadaan sejahtera. Nabi kata buat 3 perkara ni insya-Allah menjadi asbab kita masuk ke syurga Allah. Pertama, bagi salam. Jumpa sesiapa saja saudara kita, saudara seagama kita, kita bagi salam. Mungkin budaya ni mungkin tak berapa terkenal sangat, tetapi sebagian masyarakat dia lakukan. Kalau dekat negara Arab tu jumpa, kita bagi salam. Kenal tak kenal belakang cerita. Tahu dia Islam, tahu dia Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia ke Indonesia ke Melayu ke Banjar ke Bangladesh, Pakistan, as long kita tahu dia Muslim, Assalamualaikum. Kadang-kadang kita pergi dekat stesen minyak Petronas, pekerja-pekerjanya iaitu orang Bangladesh, saudara-saudara kita juga. Kita keluar kereta, Assalamualaikum bos. Kita naik segan, dia bagi salam dekat kita dulu. Ini satu akhlak yang terpuji, yang mana
Nabi SAW anjurkan kalau kita nak masuk syurga. Kenal tak kenal belakang cerita. Nampak saja muka Islam, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah sekali dekat Prague. Prague ni Czech Republic. Kita sana orang Islam tak ramai. Pergi sana lah. Masa tu ada conference dan sebagainya. Pergi, kita jalan dekat bandar tu. Tiba-tiba orang bagi salam. Assalamualaikum. Dia muka macam Russia sikit lah kan. Maka ada janggut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you brother? Good. Dia kata, kita tak pakai jubah, tak pakai kopiah, pakai biasa je. Kopiah pun tak pakai masa tu. Dia kata, how do you recognize me as a Muslim? Dia kata, your beard. Your beard ni, kata, Muslim. Oh, kita pun peluk. Seronok rasanya tuan-tuan. Tempat yang tak ramai Islam, pergi sana, ada Muslim. Belah-belah jajahan Russia sana, dia bagi salam dekat kita. Wah, ini kita pun, Alhamdulillah. Kita rasa ukhuwah tu rasa lain macam. Kita keluar daripada stesen, kita keluar daripada kereta tu, ada Bangladesh bagi salam, oh, seronok rasa dia. Rasa ukhuwah, rasa persaudaraan tu ada. Itu hikmahnya tuan-tuan. Kemudian Nabi kata, wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Bulan ni bulan bagi orang makan tuan-tuan. Open house punyalah banyak. Ya, Sabtu Ahad ni tengah mengira ni. Open house sana, open house ini. Ya, tambah lagi ada kenduri kahwin, subhanallah. Satu benda yang ya mencabar jugalah. Mencabar pasal apa? Ada orang tu dia tak tahu bila nak start puasa 6 ni. Ni dah kritikal ni. Hujung-hujung dah ni. Saya pun tak habis lagi. So kita nak puasa weekdays. Weekdays pun kita punya kementerian ni ajaklah. Ya, klien-klien kita Afin Bank lah, tabung haji. Semalam kat tabung haji tuan-tuan. Tu bila nak start puasa tu. Ya. Jadi ada juga orang tanyalah macam mana Ustaz, open house ni banyak, kita tak datang pun tak sedap juga. Lebih-lebih lagi kalau open house tu saudara mara. Kena datang ke? Datanglah. Sebab apa? Itu hubungan tali silaturahim. Kalau saudara-saudara yang ajak kita, abang ke adik ke sepupu sepapat, pak saudara, mak saudara, jemput open house, kita kena datanglah. Kalau tak datang takut kecil hati pula. Habis Ustaz, kami ni puasa Ustaz. Datang je lah. Pertama kita datang pasal apa? Sebab ukhuwah. Ukhuwah pasal apa? Pasal silaturahim. Kalau saudara lah. Kalau saudara mara kita jemput atas nama silaturahim. Ini tuntutan kita tuan-tuan. Tuntutan kita sebagai hamba Allah, kena hubungkan tali silaturahim. Saudara jemput datang. Ada majlis kita jemput saudara. Dah lama tak ziarah, kita pergi ziarah. Ada mana adik-beradik yang susah kita tolong. Itu namanya silaturahim. Hubungan tali silaturahim menguatkan hubungan. Yang mana kalau kita hubungkan tali silaturahim ni, Nabi kata, man ahabba ayyusata lahu fi atharih wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah. Sesiapa yang suka kalau rezekinya dibentang luas ataupun diluaskan rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah tali silaturahim. So datang open house ni bagus. Ya. Kalau hubungan antara saudara yang ada pertalian darah, namanya silaturahim. Kalau hubungan yang tak ada pertalian darah, namanya ukhuwah, persaudaraan sesama Islam. Itu beza dia. Silaturahim ni macam adik-beradik, mak saudara, pak saudara, nenek saudara, sepupu sepapat, anak saudara, cucu saudara. Itu silaturahim. Itu beza dia. Kalau ukhuwah, macam saya dengan saudara, dengan tuan-tuan ni lah. Tak ada bau-bau bacang, tak ada bau-bau stokin ni kan. Dia, tapi yang mengikatkan kita ni hubungan ukhuwah Islamiah itu sendiri. Ya. Jadi berbalik kata macam mana nak puasa 6, open house banyak sangat. Hari-hari ada open house. Datang je lah. Makan tak makan belakang cerita. Sebab apa? Ada satu hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat yang mana dijemput untuk datang ke duri, dia tak makan. Nabi kata, kalau kamu nak makan, makan. Ataupun kamu nak teruskan berpuasa, silakan. Nabi kata, kalau kamu nak terus berpuasa, boleh. Kalau kamu nak makan, lebih baik, Nabi kata. Maksudnya dia boleh datang, memenuhi jemputan, tapi dia terus berpuasa. Ada satu lagi hadis, Nabi kata, Nabi suruh ada seorang sahabat makan, jangan berpuasa.
Ada satu hadis yang hadis pertama tadi Nabi kata, kalau kamu nak makan, makan. Nak puasa, silakan. Satu. So dia bagi choice, dia bagi pilihan. Dan ada hadis satu lagi, Nabi suruh seorang sahabat makan, jangan berpuasa. Nabi tanya, kenapa kamu tak makan? Aku berpuasa. Nabi suruh dia makan. So ada dua hadis, situasi yang berbeza. Ulama ada bahaskan dalam kedudukan kedua-dua hadis ini, yang mana apa bezanya. Situasi yang pertama Nabi bagi pilihan, manakala situasi kedua Nabi tak bagi pilihan, buka. Itu kita faham. Sebab itu kalau kita nak faham hadis, kena rujuk ulama. Ulama faham, maksudnya dia buat comparison antara hadis-hadis yang lain, ataupun dia tengok metod kajian itu sendiri, macam mana nak menghimpunkan dua hadis yang nampak macam kontradik. Sebenarnya tak adalah kontradik pun, cuma kita tak berapa nak faham. Baik, hadis yang pertama tu Nabi bagi pilihan, nak makan boleh, ataupun nak batalkan puasa boleh, ataupun nak teruskan puasa pun boleh. Hadis pertama tu maksudnya kalaulah dia datang, kalau dia tak makan pun tak merugikan tuan rumah. Setakat saya datang tak makan, ramai lagi boleh makan. Banyak lagi lah makanan tu boleh dihabiskan, ramai lagi lah yang berperanan untuk menghabiskan lauk pauk tu. Manakala hadis kedua tu ulama kata, kenapa Nabi suruh makan? Atas sebab-sebab kalau dia tak makan akan mengganggu tuan rumah, akan merugikan tuan rumah, dan akan menyebabkan mungkin tuan rumah punya hati tu terusik ataupun terasa. Jadi keadaan berbeza, situasi berbeza. Yang pertama tu kalau tak makan, tak ada benda lah. Kalau kau tak nak makan, ramai lagi nak makan. Ya. Yang kedua tu kalau kau tak makan, nanti membazir mungkin, ataupun jenis tuan rumah sensitif, tengok aku pedak-pedak masak tak makan, nanti masam muka. Itu antara sebab. So jadi kalau kita pergi rumah tuan-tuan, tengok keadaan, kalau kita nak teruskan berpuasa, nak habiskan puasa 6 ni, silakan, tengok keadaan. Kalau tuan rumah dia okey, sekadar tunjuk muka pun sudah menggembirakan tuan rumah, okeylah, tak ada masalah, okey kot, ya. Tapi kalau kita rasa boleh merugikan dan sebagainya, maka puasa sunat itu boleh dibatalkan, tak ada masalah, ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita dah start puasa sunat, boleh membatalkan puasa sunat itu bila-bila masa saja, sama ada awal hari, tengah hari dan penghujungnya. Tetapi berlainan kalau dah start puasa fardu. Macam contoh, kita ada tinggal puasa bulan Ramadan sebab sakit ataupun keuzuran. Jadi bila tu masuk Syawal, kita dah start puasa, niat puasa qada. Dah start puasa qada, tak boleh batalkan lagi dah. Kalau batal berdosa, haram. Ya, haram dan berdosa. Kita tengah puasa, tiba-tiba naik kereta, nampak cendol durian. Wah. Kan? Kita berhenti kereta, batalkan puasa qada, berdosa, haram tuan-tuan. Ya, pembatalan puasa fardu ni sepakat 4 mazhab, haram, tak boleh. Ya, tapi puasa sunat tak ada masalah. Dan ketiga, wasallul laila wan nasun niyam, bangun malam, salat malam ketika manusia sedang tidur. Ni lah. Tuan-tuan sebelum subuh dah bangun dah. Yang mandi, yang baca Al-Qurannya, yang salat witir, yang salat tahajud, kemudian datang ke Masjid At-Taqwa. Manusia sedap-sedap tidur tuan-tuan. Ya. Ya, yang tidur kat rumah tu insya-Allah lah kita sangka baik, mungkin dia sembahyang kat rumah. Cuma sayanglah dia tak berjemaah. Kalau semua warga Islam dekat TTDI ni datang ke Masjid At-Taqwa, saya rasa tak cukup tempat. Betul tak? Ini maksudnya yang datang ni very minority lah sebenarnya. Ya. Jadi bangun malam ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu akan masuk ke syurga dalam keadaan yang sejahtera. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebagai sedikit mukadimah perbincangan kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan teruskan pengajian kitab 40 hadis fardu ain, yang mana kita berhenti pada hadis yang ke-6, ya, hadis yang menceritakan tentang bab mandi junub. Yang mana pada bab ini kita ceritakan tentang, iaitu pengarang kitab
Al-Imam At-Tusi rahimahullahu ta'ala, dia menyusun kitab hadis ini berdasarkan hadis-hadis yang berkait rapat dengan fardu ain, daripada bab taharah dan bab-bab termasuklah bab salat dan sebagainya, dan memasukkan bab-bab terpenting ataupun hadis-hadis terpenting yang berkaitan dengan fardu ain. Jadi hadis ke-6 ni bab fardu ain jugalah, iaitu berkaitan dengan mandi junub. Yang mana pada hadis ini disebutkan tentang salah satu cara ataupun kaifiat mandi junub yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cara yang terbaik, tidak ada contoh yang terbaik melainkan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mana saya tekankan pada pengajian yang lalu, kalau kita nak mandi ataupun kalau kita nak beribadah asal cukup, asal boleh saja, dia jadi macam itulah. Ya, kalau buat dalam istilah lain kita kata buat kerja asal boleh, asal cukup syarat. Dia cukup syarat lah, tetapi tidaklah cantik ataupun tidaklah kata ya betul-betul sempurna. Sebab kata orang kalau nak tutup baju, tutup aurat boleh je kalau kita keluar rumah pakai selimut. Pakai selimut kita tutup badan kita, dalam tak pakai apa-apa tuan-tuan. Aku tutup aurat dah tu. Lepas tu buat perangai pula tutup badan dengan selimut, datang ke masjid solat subuh macam tu. Ya, sah tak? Sah. Ya, tutup aurat. Tapi orang tengok apa kejadah lah datang pakai selimut tutup ni. Orang pakai baju Melayu, pakai jubah. Ya, itu asal boleh lah tuan-tuan. Tapi bab kata orang juga macam kita pakai baju nak kemas. Macam saya nak pergi surau, pergi masjid, pastikan kita gosok baju dulu. Ya, baju tu baju yang bersih, tidak berbau. Ya, kalau asal kata asal boleh saja, baju jubah saya yang dalam bakul baju tu ambil tak pakai, tak bergosok, pergi ke masjid dengan banyaklah renyuk-renyuk tu, tak bergosok, orang tengok lain macam. Ya, tutup aurat, sempurnalah, maksudnya okeylah, tak terdedah aurat kita. Tapi tengok baju tak bergosok tu lain macam rasanya. Ya, tak kemas dan sebagainya. Jadi begitu jugalah tentang konsep kita beribadah, konsep kita berwuduk, konsep kita mandi junub dan sebagainya. Digalakkan, disunatkan kita meniru gaya ataupun cara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam nota ini tuan-tuan, saya muatkan dua jenis ataupun dua cara yang masyhur yang diriwayatkan. Yang pertama oleh Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, bagaimana cara yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tak nak ulang panjang. Kalau ulang panjang kita macam ulang balik hadis ni lah. Jadi mana-mana tuan-tuan nak ulang kaji ataupun yang belum pernah ataupun kali pertama hadir dalam kuliah saya pada hari ini, boleh rujuklah dalam Facebook Masjid At-Taqwa TTDI, boleh scroll kat bawah tu, boleh tengok video-video ataupun Tuan Haji ni lah yang rakam. Ya, dia masuk ke dalam Facebook, ada simpan lagi, boleh tengok dan ulang kaji. Jadi riwayat pertama bagaimana Nabi mandi junub, iaitu ada disebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Manakala riwayat yang kedua pula yang masyhur, iaitu riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dua riwayat. Ya, kenapa dua riwayat? Ada sedikit perbezaan, ada beberapa perbezaan. Seperti mana kita belajar yang awal-awal dahulu tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sedikit perbezaan antara versi Sayyidina Uthman dan juga versi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia lebih kurang sama tapi ada sedikit perbezaan. Ya, yang mana Sayyidina Uthman berbeza dengan Abdullah bin Zaid menurut apa yang mereka lihat dari segi sudut kiraan mereka. Tapi kalau sifat wuduknya berbeza, maksudnya sama, tidak ada perbezaan. Cuma kalau kita sebut Abdullah bin Zaid kata Nabi basuh tangan 2 kali. Sayyidina Uthman pula riwayatnya basuh tangan 3 kali. Kalau dalam riwayat Abdullah bin Zaid, Nabi sapu kepala 1 kali. Dalam riwayat Sayyidina Uthman bin Affan, dalam riwayat Abu Dawud, Nabi sapu kepala 3 kali. Macam tu je lah. Berbeza dari segi sudut perbezaan riwayat. Maksudnya memang itu Nabi buat. Maksudnya kadang-kadang bilangan sebegini, kadang-kadang bilangan sebegini yang Nabi lakukan.
Ya, begitu juga cara mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada cara yang ditunjukkan seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Dia sendiri melihat, dia sendiri sediakan air mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ada sedikit perbezaan. Ya, dia lebih kurang sama tapi ada sedikit perbezaan. Perbezaannya apa? Kalau riwayat Sayyidah Maimunah, Nabi basuh kaki pada penghujung. Yang terakhir sekali Nabi basuh kaki. Tapi kalau riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi berwuduk dahulu sampai basuh kaki. Lepas tu barulah Nabi basuh ataupun kenakan air pada anggota-anggota yang lain. Jadi untuk mendapatkan ulang kaji ataupun lebih pengajian yang tentang mandi junub ini ataupun sifat mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh scroll dan semak video yang lama. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang lain berkaitan dengan mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naghtarifu minhu jami'an. Rawahul Bukhari. Baik, maksudnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mandi bersama dengan satu bekas yang kami mencedok air dari satu bekas bersama-sama. Ini ada kaitan ni. Ya, ini ada kaitan dengan mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis ni memang disertakan dengan ataupun selepas hadis-hadis sifat mandi junub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan terjemahan, tuan-tuan boleh faham maksud dia, tapi lebih makna lebih mendalam maksudnya. Hadis ni bermaksud Nabi seringkali dengan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam mandi bersama. Ya. Nabi dia bersama dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, pada waktu tertentu. Jadi untuk mengangkat hadas ataupun mengangkat junub itu, Nabi mandi bersama-sama dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat yang lalu, Nabi dengan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Pertama daripada hadis ini kalau kita lihat, Nabi maksudnya hubungan mesra, hubungan romantik Nabi dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi kalau baca Al-Quran pun Nabi akan baring di atas ribaan isteri baginda. Nabi manja dengan isteri Nabi, duduk baring dekat atas riba Sayyidah Aisyah sambil membaca Al-Quran. Maksudnya tidaklah kejung saja, maksudnya belayan, ya, berlembut dengan isteri, hubungan baik dengan isteri, romantik dengan isteri. Ini yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang hubungan baik antara suami isteri ini, ikut kreativiti dan keselesaan masing-masing lah. Ya, kalau nak ikut cara Nabi boleh, ataupun nak ikut, ya, ataupun ada orang dia boleh ekspresikan romantik dan kasih sayangnya ikut cara masing-masing. Yang penting isteri itu senang, suami itu senang, alhamdulillah. Ya. Jadi bagus kalau balik kuliah subuh ni praktislah. Ada nanti suami dia kata bini tengah lipat baju, dia pun tiba-tiba baring ke atas peha ataupun atas ribaan isterinya. Ya. Bini pun tengok pening. Bang buat terbiat bang. Dah 30 tahun kahwin tak pernah buat tiba-tiba buat macam ni. Gila ke apa? Kesian suami tu, tarik balik kepala dia. Ya. Layan je lah tuan-tuan. Ya. Dah 30 tahun kahwin, baru hari dia buat ialah baru hari datang kuliah, dengar kuliah macam ni. Nak tahu macam mana, ya tak? Ya. Ada suami tu kadang-kadang dia buat dah lama kahwin, tiba-tiba baring kat atas ribaan isteri dia. Isteri pun pelik. Ni macam laki aku ni. Besok cerita kat kawan dia. Laki aku ni macam lah. Tak pernah kahwin, tiba-tiba hari ni baring atas ribaan aku. Lepas tu kawan dia pun satu juga. Maksudnya laki kau tak lama dah tu. Ya. Dia kata pelik pun, bukan benda pelik pun. Kadang orang kita ni, yalah arwah ni buat benda pelik lah. Tak benda lah, tak ada benda sebenarnya tu. Kita punya perception saja sebenarnya. Ya. Jadi bukanlah benda pelik, tapi sebab dia datang kuliah dengar bagaimana hubungan Nabi dengan isteri Nabi SAW, patut dijadikan contoh.
Ya, cara bagaimana nak mandi bersama ke, nak siram pokok bersama, masing-masing cara bersama. Nak dating bersama, pergi kat Starbucks ke, pergi dekat mana ke, ya, dah tahu-tahu bangka apa salahnya, benda yang tak salah, yang mana hubungan tu dapat ditautkan sehingga ke akhir hayat, sehingga ke syurga insya-Allah, mudah-mudahan. Maka ini hubungan yang baik, hubungan yang akrab, hubungan yang merasakan pasangan itu rasa selesa, rasa dihargai. Itu dimaksudkan, itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya, saya ada satu slide, satu modul cerita bagaimana Nabi dengan isteri Nabi. Saya ada cari hadis, kumpul-kumpulkan hadis bagaimana hubungan Nabi dengan isteri-isteri Nabi SAW. Bagaimana cemburunya isteri Nabi, bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana ya teguhnya isteri-isteri Nabi tu ada. Kalau ada masa kita boleh kongsikanlah. Ya, baik. Jadi Nabi SAW, Sayyidah Aisyah mengatakan, aku sering mandi bersama-sama Rasulullah SAW dengan satu bekas yang mana kami mencedok air dari satu bekas bersama-sama. Ya, maksudnya bila mandi junub ni tuan-tuan, boleh mandi sama-sama. Dia kalau katalah kita ni kalau berwuduk, kalau mazhab Syafi'i, kalau sentuh isteri tu batal wuduk kita. Ya, ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab lain itu lain cerita lah tuan-tuan, ya. Mazhab lain tu tak ada masalah kalau kita nak pakai atas dasar keperluan. Ya, contoh kalau kita pergi haji, ya, kalau pakai mazhab Syafi'i susah nak jaga wuduk tu, itu lain cerita. Ya, tapi kalau dalam hal ni kita bincangkan, kalau kita mandi junub tu, kalau kita berwuduk sentuh isteri batal. Tapi kalau kita mandi junub ni, bila mandi junub Nabi dengan isteri Nabi ni pasti bersentuh-sentuhan. Ya. Bila berlakunya perkara hadas kecil ketika mana kita mandi junub tu, maka dia tidak membatalkan mandi junub tu. Sebagai contoh, kalau kita tengah mandi tiba-tiba tengah mandi junub tu dah separuh badan kita sudah kita basahkan dengan air, tiba-tiba terkentut pula. Ataupun tengah mandi junub tiba-tiba terkeluar air kencing. Ya, batal tak mandi junub tu? Tak batal. Tu. Ya, sesungguhnya hadas kecil yang berlaku ketika mana kita mandi junub, dia tidak membatalkan mandi junub. Katakanlah tengah mandi junub dah separuh badan dibasahkan dengan air, lagi separuh tak kena, tiba-tiba terkencing pula. Adakah kena start all over balik? Tak ada. Lengkapkan mana yang tak sempurna. Cuma bezanya seperti mana pada pengajian yang lalu saya terangkan, kalau dia nak salat, dia kena ambil wuduk sekali lagi. Sebab dalam proses mandi junub telah berlakunya proses hadas kecil. Tapi daripada awal dia mandi junub sampai pengakhirannya tidak berlakunya hadas kecil, tidak terkencing, tidak sentuh isteri ataupun tidak terkentut, ataupun tidak tertidur ketika mandi. Tidur kan, pernah berlaku tak? Mustahil lah berlaku, ya tak? Apa-apalah hadas kecil, kalau daripada awal dia mandi sampai penghujungnya tak berlaku sikit pun hadas kecil, maka hadas besar itu automatik mengangkat hadas kecil, tak payah ambil wuduk lagi dah. Terus semayang dengan mandi junub tu. Tapi berbeza kalau dia dah mandi, tengah mandi tiba-tiba terkentut ke, tersentuh isteri ke, maka tak apa, teruskan mandi junub. Cuma lepas mandi junub dia tahu dia nak solat, dia kena wuduk sekali lagi. Jadi ini disebutkan bahawa ketika mana Nabi SAW mandi, pastinya ada bersentuh-sentuhan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sudah tentu ia tidak dikira sebagai membatalkan wudu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, satu isu yang kita nak jelaskan, ada satu perkara yang agak sensitif, bukan sensitif lah, yang mana sebahagian daripada masyarakat Melayu ni dia agak obses dengan satu isu fake yang biasa yang kita lihat, iaitu air mustakmal. Air mustakmal. Ada sebagian masyarakat kita, mereka sangat obses dan sangat rigid tentang perkara ini. Ya, kita tak tolak air mustakmal, hukumnya ada, tetapi ada beberapa situasi sebahagian masyarakat kita salah faham. Ada pernah saya tengok ada hamba Allah tu, dia cedok air gayung, yang mana dia cedok air gayung tu dia nak basuh kaki dia. Lepas tu dia nampak ada titisan air daripada mukanya jatuh ke dalam gayung tu. Kan? Dia ambil, dia tuduk.
air titisan daripada muka tu jatuh ke dalam gayung dia. Agak-agak dia buat apa tuan-tuan? Saya nampak. Dia buang air tu. Dia buang air tu. Satu gayung tu penuh. Dia buang. Pasal apa? Ada setitik dua jatuh ke dalam gayung tu. Saya kata, ya Allah, masuklah kembali dalam tu. Satu gayung tu, ya Allah, hai. Macam-macam boleh buat. Kalau buat teh tarik tu, berapa gelas boleh dapat tuan-tuan? Banyak. Ini salah faham yang sangat-sangat yang tak sepatutnya berlaku. Yang biasa saya tengok tu, dia ambil air, tiba-tiba nak basuh muka, dia buang air tu. Pasal apa? Nampak air tu menitik. No. It's not necessary. Bukan macam tu sekali. Tak sepatutnya. Bila Nabi SAW mandi, Sayyidah Aisyah kata, kami cedok sama-sama. Kamu cedok satu benda yang sama. Maksudnya sama-sama cedok. So ikut logiknya tuan-tuan, adalah menitis sikit air dalam baldi tu. Sayyidah Aisyah punya air termasuk bercampur. Ya. Benda tu tak adalah sampai Nabi nak kena buang air satu baldi. Tak ada. Ya. Dalam mazhab Syafi'iyah, majoriti mazhab mengatakan tentang pensyariatan air mustakmal ni. Yang tidak iktiraf air mustakmal ni mazhab Maliki saja. Mazhab Maliki tu kalau air wuduk tu kita boleh berulang-ulang pakai. Kalau mazhab Maliki lah. Jadi kalau mazhab Syafi'i, Hanafi dengan Hambali, air mustakmal, once you dah guna untuk wuduk, tak boleh reuse, tak boleh guna sekali lagi. Okey, tak apa. Itu perbahasan fiqah. Cuma saya nak tekankan di sini salah faham yang perlu diperbetulkan. Ya, isu air mustakmal ni dia bukanlah benda yang terlalu rigid. Ya, sampai salah faham. Yang mana pernah saya terangkan, isu berkaitan dengan lafaz niat, masuk niat ketika solat. Orang dulu-dulu kan, nak solat Allah, ya. Nak lafaz niat tu nak kena sebut betul-betul. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i sunat lafaz niat, tapi tak adalah sampai kena baca dengan tajwidnya, dengan tarannumnya, tak payahlah. Ya, lepas tu masuk solat dengan niat pun simple saja, saya dah terangkan semua tu. Ya. Jadi benda ni tentang disebutkan dalam kitab fiqah. Dalam kitab-kitab Melayu pun ada. Sabilul Muhtadin, kitab Sulamus Sibyan, dia kata, bahkan dia kata kalau ada satu gantang air bercampur dengan 3 camca. 3 camca apa? 3 sudu. 3 sudu teh tu kan. 3 ataupun 4 camca air mustakmal, maka tidak memudaratkan. Maksudnya kalau bercampur satu bekas air yang kurang daripada 2 kualah dengan air mustakmal yang sedikit, ya, dalam kitab Sulamus Sibyan, kitab Jawi lama, dia kata kalau satu gantang lebih kurang satu gayung lah, ya, bercampur dengan 3 camca, 3 sudu air, maka dimaafkan. Sama jugalah kalau kita mandi tu menitis tu dimaafkan. Dan ada juga kalau yang kita mandi kan, mandi pakai kolam, mungkin sekarang ni dah tak ada lah. Kalau bandar-bandar moden seperti TTDI ni kita pakai shower. Tapi kalau kat kampung tu dia ada kolam untuk kita tak ada air kita mandi. Ustaz, macam mana kalau kita mandi junub, air tu menitis masuk ke dalam kolam tu, benda tu dimaafkan. Ya, disebutkan umumul balwa, benda yang tak boleh nak dielakkan. Ya, mazhab Syafi'i bukanlah mazhab yang rigid, bukan mazhab yang menyusahkan seperti mana sebahagian menganggap mazhab Syafi'i ini menyusahkan. Tak. Ya. Takkanlah kita nak mandi ambil satu gayung pergi jauh-jauh. 100 meter mandi, datang balik. Kan tak adalah macam tu. Ya, kalau tandas besar tak apa juga, ni tandas kecil saja. So benda dimaafkan. Ya, dalam kitab Minal Ma'fuat, benda-benda yang disebutkan oleh Ibnu Jarud, disebutkan tentang dalam hukum hakam berkaitan dengan najis yang dimaafkan, dengan air mustakmal yang dimaafkan. Ya, maka tak perlu kita nak rigidkan ataupun kita nak terlalu sempitkan perkara ini. Dan begitu juga ada isu berkaitan dengan, saya pernah ditegur dululah masa zaman saya muda-muda dulu, zaman saya bujang dulu, saya pergi dekat satu kampung, ya, saya tadah air dalam gayung, ya, saya berwuduk dengan pakai gayung tu. Saya cedok air dalam gayung. Ambil air gayung, kumur-kumur. Ada Pak Haji tengok, apa ni? Tak sah ni, dia kata. Kata, tak ada masalah, sah, dia kata. Tak boleh tu air mustakmal. Tak mustakmal, kata. Oh, jadilah kita pun orang muda masa tu. Orang muda ni kurang berhikmah sikit. Dia darah panas. Tak sah. Saya tahu, saya belajar. Kebetulan pak cik tu tak tahu saya ni ustaz. Kan? Kita pun darah muda ni, pak cik tak belajar. Yalah, kelemahan saya lah darah muda dulu kan. Dulu kata Allah, dakwah tak penuh dengan hikmah. Ya, ikut hati, ikut perasaan dia kadang-kadang. Ya, kalau kita terangkan baik-baik, insya-Allah dia boleh terima.
Ya, jadi pernah kena tegur lah tuan-tuan. Jadi bila sebut tentang cedok air dalam gayung ni, dia pun salah faham juga. Salah faham daripada masyarakat kita. Sebenarnya kalau kita cedok air dalam gayung, kita berwuduk, benda-benda tu tak semesti menjadikan mustakmal. Sebab apa? Kaedah memustakmalkan air itu dalam mazhab Syafi'i ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat tertentu, dia bukan sembarangan tuan-tuan ya. Sebagai contoh kalau saya nak contohkan, saya nak tunjukkan dalam hadis yang kita bincangkan dahulu ya. Izinkan saya ulang balik pada pengajian hadis yang lalu ya, bagaimana hadis berkaitan dengan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nampak? Ya. Yang mana hadis tu yang saya bincangkan, Abdullah bin Zaid dia minta satu bekas kecil. Besar tisu ni lah kan. Ada tabi'in datang minta supaya dia jelaskan bagaimana sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, okey, aku tunjukkan sifat wuduk Nabi, macam mana Nabi berwuduk yang aku nampak, yang aku lihat. Ya. Kemudian dia meminta bekas kecil lah kat depan tu. Minta bekas kecil. Bekas kecil. Lebih kecil daripada gayung tuan-tuan. Dalam riwayat lain satu bekas yang diperbuat daripada tembaga. Kalau dalam riwayat Muslim dikuatkan bekas yang kecil, kurang daripada satu gantang. Ya. Baik, yang berisikan air, lalu dia berwuduk sebagaimana Nabi SAW berwuduk. Kata Abu Al-Hasan periwayat hadis ini. Ya. Maka beliau mencurahkan tangan. Sebelum dia basuh muka, dia curahkan tangan. Sebelum berkumur-kumur, dia basuh tangan 3 kali. Ya. Ya. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bekas. Perhatikan betul-betul. Cedoklah tu. Ya, dalam riwayat disebut kata thumma adkhala yadahu, dimasukkan tangan, dicedok baru berkumur-kumur. Last kali dia kata inilah wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, cedok air dalam gayung ni pertama dia adalah amalan sahabat dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabit di dalam hadis yang sahih. Jadi pertama, sebelum kita bahaskan dari segi sudut hukum, kita bahaskan dari segi sudut bagaimana nak sabitkan bahawa itu adalah amalan Nabi dan amalan sahabat. Jadi bila kita tengok amalan ini menunjukkan bahawa cedok air dalam gayung tidak semestinya memustakmalkan air. Dia ada syarat-syarat tertentu. Kalau orang kata benda tu mustakmal, kenapa kita tak kata Nabi gunakan air mustakmal? Kenapa tak gunakan? Kalau kita kata cara ni salah, kenapa kita tak salahkan cara Nabi? Kenapa kita tak salahkan cara sahabat Nabi SAW? Hatta dalam riwayat Sayyidina Uthman pun sama juga, pun Nabi mencedok. Riwayat Sayyidina Ali pun sama juga, Nabi mencedok. Jadi bila sebut tentang air mustakmal ni ada syarat-syarat tertentu. Sebab itu majoriti ulama mazhab Syafi'i dia sebut, dia kata apabila tangan itu mencedok di dalam satu bekas yang kecil, kurang daripada 2 kolah ataupun air yang sedikit, apabila seseorang itu mencedok tangan dengan niat untuk memindahkan air daripada bekas itu ke anggota wuduk, maka ia tidak memustakmalkan. Tapi kalau dia cedok tidak berniat untuk memindahkan air, maka air itu menjadi mustakmal. Itu pun berlaku selepas kita membasuh muka. Nampak? Kenapa basuh muka? Ikut tertib dia tuan-tuan. Betul tak? Lepas basuh muka, basuh mana? Basuh tangan. So, lepas kita basuh muka tuan-tuan, kita pun cedok tangan kita. Maksudnya lepas basuh muka, tangan. Betul tak? Itu tertib dia. Itu tertib syarat sah wuduk. Saya nak kasih faham ni. Ya. Lepas perfect kita basuh muka tuan-tuan, cantik, bersih dah kan, kita pun cedok tangan kita. Kalau cedok tangan kita tu dengan niat untuk mencedok dan memindahkan air pada anggota wuduk yang lain, maka dia tidak memustakmalkan air. Ini ikut kaedah dan syarat mazhab Syafi'i. Tapi lepas basuh muka, dia cedok tangan tanpa niat, maka automatik air itu menjadi mustakmal. Sebab apa? Lepas basuh muka direndam, maka air itu seolah-olah dia sudah mengangkat hadas pada tangan itu, maka air itu menjadi mustakmal. Itu baru jadi mustakmal. Itu kaedahnya ya.
Harap tuan-tuan faham lah. Itu pun selepas basuh muka. Tapi selepas basuh tangan, cedok tangan, nak basuh kepala, dia tidak memustakmalkan air. Sebab apa? Ikut tertib dia. Ikut tertib, ikut susunan dan sebagainya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita bahaskan, yang dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh tentang tak semestinya perkara itu menyebabkan air itu menjadi mustakmal. Dia mudah saja. Bab mustakmal ni kaedahnya pertama, kalau air itu sedikit. Kalau air banyak tak ada masalah, 2 kolah masuk ulang balik ke tak ada masalah. Ya, kedua, air itu tidak berpisah daripada anggota wuduk. Kan kita kan, macam saya pernah bagi kursus haji. Ya. Saya tunjuk video bagaimana, ataupun saya bagi kursus macam bagaimana kita nak berwuduk gunakan spray. Spray itu kita spray sampai air itu mengalir pada anggota wuduk kita. So kita berwuduk, kita sapu. Ada orang tanya saya, "Ustaz, kalau kita sapu tu duk ulang-ulang tu tak mustakmal ke?" Kita spray air tu, kita sapu kan. Sapu duk ulang-alik tu tak mustakmal ke air dia? Kata tak mustakmal. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan sebagai air yang memustakmalkan air kalau kita berwuduk, kita angkat tangan. Air itu terlepas, lepas tu kita pindah tempat lain, baru jadi mustakmal. Contoh kita ambil air kan, kita sapu. Selagi mana tak terlepas, dia tak mustakmal. Tapi kalau kita ambil air, kita sapu, kita lepas, kita pindah bawah ni, baru jadi mustakmal. Itu kaedah dia tuan-tuan. Nah, kalau kita tahu kaedah, senang saja, tak mudah. Ya, kalau kita ulang 100 kali lah sampai tercabut bulu tu, ya, tak ada masalah. Mudah saja. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab mustakmal ni jangan terlalu, dia kena belajar lah. Dia jangan terlalu was-was. Jangan sampai kita ni menyusahkan sampai pembaziran air dan sebagainya. Dia sangat-sangat bahaya. Kita kena faham, kalau faham konsep mustakmal dalam mazhab Syafi'i, dia sangat mudah. Dia tidak menyusahkan. Dan dalam erti kata, dalam bab air mustakmal, dia masih lagi khilaf di kalangan para ulama. Masih boleh dibincangkan, masih boleh kalau kita kata ada tahap boleh bertalfik, ya, atas sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Pasal apa? Dia masih lagi dalam kerangka khilaf itu sendiri. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca satu lagi hadis an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Allah la yastahi minal haqq fahal 'ala al-mar'ati min ghusl idha yahtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma'a. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan, Ummu Sulaim isteri Abu Talhah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu tentang perkara yang hak. Adakah seorang wanita itu perlu mandi apabila dia bermimpi?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, jika dia melihat air, iaitu air mani itu." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini cerita tentang mandi junub juga. Yang mandi junub ni cerita seorang wanita datang jumpa Nabi, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni siapa? Itu ibu kepada Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ni sahabat Nabi yang khadam Nabi. Nabi ni ada 30 lebih khadam. Salah seorang khadam Nabi yang paling terkenal iaitu Anas bin Malik. Yang mana pada ketika Nabi sampai dekat Madinah, orang sibuk nak menghadiahkan Nabi pelbagai hadiah. Ada yang nak hadiahkan Nabi tanah, ada nak hadiahkan Nabi rumah dan sebagainya. Ya, ada yang begini-begini nak bagi. Ya, Ummu Sulaim ni tak ada benda nak bagi pada Nabi. Dia bawa Anas bin Malik, "Wahai Rasulullah, ini anak aku namanya Anas. Ya, aku letakkan dia di sisi engkau. Dia jaga engkau, dia tolong engkau. Apa yang kau nak semua dia tolong." Ya, ketika itu Anas umur 10 tahun. Ya, dan Anas duduk dengan Nabi selama 10 tahun. Dan ketika Nabi SAW wafat, umur dia 20 tahun. Umur 20 tahun, dia mengalahkan sahabat-sahabat Nabi dari segi sudut periwayatan hadis. Di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Sehingga kan Khulafa Ar-Rashidin, apabila mereka nak bermeeting untuk urusan negara, mereka tak akan mula meeting kecuali ada Anas bin Malik, pemuda yang sangat muda. Bayangkan meeting parlimen, kabinet, ada budak umur 20 tahun duduk. Pasal apa? Sebab nak ambil buah fikiran dia. Orang muda ni tuan-tuan. Orang muda ni kalau kita polish dia baik-baik,
Dia baik untuk agama, negara dan bangsa, tuan-tuan. Ya, Ummu Sulaim ni datang kepada Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu tentang perkara yang hak. Ya, maksudnya kalau kita ada kemuskilan tentang isu-isu fiqah, walaupun melibatkan kemaluan, melibatkan benda-benda seksual, jangan malu. Nampak? Ada kadang-kadang perempuan ni bagus kalau orang perempuan dia ada masalah, contoh masalah darah haid ke, masalah kelamin ke, jangan malu tanya. Lelaki pun sama. Ya, kalau perempuan bagus tanya ustazah, kalau lelaki bagus tanya ustaz. Ya. Tapi kalau tempat tu tak ada ustazah yang faham tentang isu darah wanita, cuk, jangan malu-malu nak tanya kepada ustaz. Malaslah. Yang pernah terjadi kepada saya ketika mana saya duduk dekat Manchester dulu. Saya pernah cerita, tuan-tuan, isteri saya JPA hantar sambung belajar PhD. Saya pun teman je lah. Ya. Komuniti masyarakat dekat sana, tuan-tuan, orang Malaysia kalau isteri sambung belajar, dia akan ambil perancang keluarga. Ada yang makan pil, ada yang tanam implan. Biasa implan lah tanam. Dia pakai tanam implan dekat sini, tuan-tuan. Jadi kalau berlakunya apa ke, tak mengandung lah. Sebab apa? Nak tumpu, nak fokus pada pengajian tu, nak elakkan daripada apa mengandung dan sebagainya. Jadi ambil family planning. Jadi ada hamba Allah ni kalau ambil implan ni, tuan-tuan, dia risiko apa? Memang dia akan elak daripada mengandung ni, tapi risikonya darah wanita tu tak teratur. Darah wanita yang keluar tu tak teratur, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ni wanita, darah dia keluar dah dekat 2 bulan tak berhenti. Tak banyaklah, sikitlah keluar, tapi at least keluar. Hampir 2 bulan darah tak berhenti. Dan hampir 2 bulan dia senyap. Segan nak tanya ustaz, segan nak tanya ustazah. Dia senyap je. Dan hampir 2 bulan itulah dia tak semayang. Lala dia tak tahan. Lama sangat ni. Lalas hamba Allah perempuan ni datang jumpa isteri saya. Sebab community, Malaysian community, ustazah tak ada. Saya seorang je ustaz kat situ. Dia nak tanya, saya segan. Sebab lelaki. Lala dia tak tahan, dia jumpa isteri saya. Tolong tanya dekat Ustaz Syed. Tolong isteri saya ni masalah darah. Kata macam ni lah. Datang rumah, ajak suami dia sekali, bawa anak-anak tak apa. Datang saya minta dia cerita daripada A sampai Z. Start bila, habis bila. Ingat tak tarikh start bila, pukul berapa. Dia ingat, alhamdulillah. Pukul berapa dia lupa. Ya. Ada darah stop tak? Ada pernah berhenti tak? Dia kata ada pernah berhenti kejap berapa jam. Bila dia ingat, saya minta saya catat. Saya catat. Ya. Lepas tu saya ambil whiteboard anak saya tu, saya tunjukkan, okey begini. Kiraan dia begini. Nak membezakan antara haid dengan istiadah ikut kaedah fiqh. Ya, kita kira kan. Okey. Puan, yang ni dikira haid, yang ni dikira istihadah. Ikut kiraan. Ya. Saya tanyalah, dapat beza warna tak? Merah kehitaman, merah kemerahan ke merah kekuningan, dapat beza tak? Dia kata tak dapat beza ustaz. Ya, warna sama saja. Okey, tak dapat beza, warna kita ikut bilangan hari. So kira-kira okey, adat berapa? Sebelum ni pernah keluar lebih 7 hari tak? Dia mumayyizah ke muqtadah ke ataupun mubtadah mumayyizah ke? Itu semua kiralah. Okey. Ya. Lepas tunjuk dia, okey ni haid, yang ni istihadah. Beza ya. Bulan ni, tarikh ni sampai tarikh ni sekian-sekian. Tarikh ni sebenarnya adalah istihadah. Tarikh ni haid yang baru. Tarikh ni adalah istihadah juga. Ni istihadah yang baru, haid yang baru. Tengok, okey, faham. Ya. Okey. Macam mana ustaz? Yang ni kena qada balik. Hui, banyaknya ustaz. Nak kena qada balik. Ya, macam mana? Siapa suruh tak tanya? Segan ustaz. Ya. Jadi kalau tanya awal-awal, kita boleh selesaikan awal-awal. Ini dah nak dekat 2 bulan darah tak berhenti. So, ada tak waktu boleh not simply easy tinggalkan solat macam tu saja? Sebab ada waktu haid, ada waktu darah sakit ataupun darah istihadah. Ya, manakala darah haid tu memang tak boleh sembahyang, tak boleh berpuasa. Tapi istihadah tu hukumnya sama seperti wanita suci. Dia kena wuduk, dia kena solat macam biasa juga. Bahkan wanita dalam istihadah pun suami boleh berkelamin dengan dia kalau dia nak lah. Itu hukum. Tapi kalau dari segi kesihatan itu belakang cerita. Ya. Jadi kalau mana-mana lelaki perempuan ada isu-isu berkaitan dengan masalah fiqh hukum hakam ni, jangan segan tanya. Hatta hubungan berkaitan dengan seksual tanya. Kalau perempuan bagus tanya ustazah. Cari ustazah.
Kalau dah tak ada, barulah cari ustaz. Sama juga dengan lelaki dan seumpamanya. Maka Ummu Sulaim ni dia tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, dia bagi hints lah bahawa dia nak tanya satu something yang ada kaitan dengan seksual. Kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu tentang perkara yang baik. Sebab itu bila cerita tentang hubungan, cerita tentang darah ke, cerita tentang apa ke, dia kena terang betul-betul. Dia tak boleh terang secara sipi-sipi takut orang salah faham. Contoh kita cerita tentang mandi junub, bukan nanti tak boleh kita kata ustaz tu lucah ke, tak ada. Cerita pasal darah wanita, macam kita cerita fiqah kan, wanita tu bagaimana nak membezakan had batin dengan had zahir kemaluan dia. Beza had batin wanita begini-begini. Kalau dia mencangkung, kalau terbuka, lebih daripada had itu namanya had batin. Nampak tu? Ustaz ni lucah lah. Ni bukan lucah tuan-tuan. Ini nak kasih orang faham. Nampak tak? Itu dimaksudkan Allah tak malu tentang perkara yang hak. Kalau kita tak terang, kita tak sebut betul-betul, macam mana orang nak faham? Kiasan dan sebagainya. Ini hukum fiqah. Baru kita faham. Okey, kemaluan macam mana? Sebut begini-begini. Jadi biar kita faham. Walaupun dengan jantina berlawanan. Jadi bukan isu lucah ataupun gatal ke tidak, tapi benda yang hak tak boleh nak malu supaya orang faham hukum hakam dia, supaya jelas. Sama juga Nabi bila cerita tentang hubungan kelamin ke apa, Nabi akan cerita jelas. Macam ni jikalau masuk begini-begini, Nabi jelas terang, tak ada kiasan-kiasan. Pasal apa? Kiasan akan menyebabkan seorang itu salah faham. Tak? Tapi ada benda yang boleh kita kias dan ada benda yang tak perlu kita kiaskan. Baik, maka dia tanya pada Nabi SAW, adakah wanita itu perlu mandi apabila dia bermimpi? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ya, jika dia melihat air, iaitu melihat air mani itu. Jadi jelas dalam hadis ni cerita salah satu sebab mandi junub apabila keluar air mani. Keluar air mani ni dia tak semesti dengan melalui hubungan kelamin. Dia tidur bangun-bangun sedar tengok dah basah dah. Ataupun dia tengah duduk tiba-tiba keluar air mani dia. Ataupun dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja. Maka itu juga menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia nak tanyalah kalau perempuan macam mana, lelaki macam mana. Cuba ada ulama bezakan antara air mani lelaki dan air perempuan. Kalau air mani lelaki ni pekat, kalau air mani perempuan ni cair. Walhasil kalau keluar air yang kita boleh recognize sebagai air mani, air yang keluar ketika gelojak syahwat itu, maka wajib mandi. Baik, sebagai penutup kita baca satu lagi hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ila jalasa baina syu'abiha arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa fi lafdhin wa illam yunzil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang itu berada di antara 4 anggota wanita lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita, maka wajib mandi ke atasnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Muslim, meskipun air mani tidak keluar. Ini salah satu dalil menunjukkan perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Masuk kemaluan dalam kemaluan wanita, ataupun wanita kemaluannya dimasuk oleh kemaluan lelaki, maka dia wajib mandi. Walaupun air mani tak keluar, walaupun masuk sedikit saja, walaupun tak masuk habis, masuk sikit, masuk suku, masuk secebis macam ni, asalkan masuk saja, maka wajib mandi walaupun tak keluar air mani. Kenapa? Ini perintah Nabi SAW. Masuk akal tak masuk akal, belakang cerita. Tadi hadis sebelum ni keluar air mani. Keluar air mani tak semestinya bersetubuh dengan apa cara sekalipun. Sama ada dengan sengaja ataupun tidak, walaupun tidak melalui hubungan seksual, tetap wajib mandi. Yang ni pula masuk kemaluan walaupun sedikit, walaupun tak keluar air mani, walaupun sekejap, walaupun sedetik, maka itu dikira sebagai membatalkan, menjadikan seseorang itu berhadas besar, wajib dia mandi junub kalau dia hendak mendirikan solat. Dalam hal ini tuan-tuan, sama juga ulama bahaskan bagaimana wal iyadu billah hubungan homoseksual.
lelaki dan perempuan, lelaki dengan lelaki. Waliyadzubillah, ya, golongan LGBT ni dimasukkan kemaluan melalui lubang dubur. Ini bukan kita nak menghalalkan benda ni terkutuk, terkeji, lebih buruk daripada zina. Ya. Tapi kalau berlakunya homoseksual, wajib mandi tak? Wajib juga mandi, sama. Ya, sebab apa? Dua-dua pun kemaluan. Dikiaskan dengan hadis ini. Kemaluan masuk dalam dubur pun kemaluan juga. Ya, cuma beza tu yang dubur tu haram, apatah lagi dengan hubungan sejenis. Dengan hubungan suami isteri pun tak boleh melalui hubungan liwat, haram. Ya, apatah lagi hubungan sejenis melalui lubang dubur, lagilah haram. Tak boleh. Tapi walaupun haram, tetap mewajibkan seseorang itu mandi junub kalau berlaku. Wal iyadzubillah, minta Allah jauhkan daripada diri kita dan ahli keluarga kita. Ya, dan sama juga ulama bahaskan bagaimana seseorang dia nak cakap segan lah. Ya. Hubungan seksual dengan binatang. Kat Indonesia ada kena tangkap seorang. Ya, kena tangkap dekat kandang kambing. Dia rogolnya kambing tu, tuan-tuan. Kesian kambing tu. Tak tahulah macam mana bunyi kambing tu, kena tangkap. Ya. Indonesia saya tak tahu kat mana. Makin gila dah tu, gila dia. Ya. Dekat Amerika ada kajian apa namanya? Ada golongan yang macam sekarang ni, penyakit seks ni macam-macam dan menakutkan. Ada orang yang fidolifia, dia tak selera dengan orang dewasa, dia suka dengan kanak-kanak. Pelik tu. Dan penyakit yang menular dekat Amerika, dekat Eropah ni, duk ketagih seks dengan binatang. Macam tadilah, dia pergi rogolnya kambing tu, kesian. Ya. Kalau dekat barat tu yang ada, dia main dengan anjing. Anjing pun ada. Yang perempuan tu, kemaluan anjing dia masuk dalam kemaluan wanita. Ada, serius, baca kat internet banyak, tuan-tuan. Kalau dalam kajian jurnal akademik, ini orang ada masalah mental. Masalah mental. Ya. Okey, itu satu. Itu memang haram jelas, tertolak, ya, lebih buruk daripada zina. Kita nak cerita, hukum dia wajib mandi junub tak? Contoh orang yang merogol kambing tu, wajib mandi junub tak? Wajib, dia kena mandi junub juga. Dia wajib mandi junub. Tapi kambing tu wajib mandi tak? Soalan dia. Ya. Yang rogol kambing tu mandi wajib, tapi kambing tu kena mandi tak? Kesian kambing, dah lah kena rogol, kena mandi pula. Tak ada lah. Ya. Kambing tu tak ada lah yang tu. Yang rogol kambing tu pun tetap kena mandi juga berdasarkan kias pada hadis Nabi SAW. Ada satu lagi isu, orang tanya saya, bagaimana kalau itu homoseksual? Bagaimana pula kalau, ya, sama juga kalau yang perempuan disebutkan dia berzina dengan anjing, anjing masuk kemaluan dalam kemaluan dia, pun sama juga wanita tu kena mandi sebab kemaluan. Binatang pun kemaluan juga. Ya, so wanita tu kena mandi juga. Bagaimana hubungan seksual lesbian? Waliyadzubillah, minta jauh-jauh. Perempuan dengan perempuan, lelaki dia tak selera. Dia selera dengan perempuan. Tapi macam mana mereka memuaskan nafsunya? Mereka gunakan alat menggantikan kemaluan. So dia ambil lah benda yang serupa macam kemaluan. Itu cerita tu. Bukan cerita lucah, tapi nak cerita benar, nak kasi faham. Ya, lesbian dia tak ada kemaluan, perempuan dengan perempuan tak ada kemaluan. Ya. Dia tak macam lelaki. Jadi macam mana mereka memuaskan nafsu dengan menggunakan alat? Adakah itu dikira berjunub kalau berlakunya situasi macam tu? Ataupun wanita yang beronani dengan menggunakan alat, adakah dia dikira sebagai mandi junub? Jadi tengok keadaan. Kalau dia masukkan alat itu ke dalam kemaluan masing-masing, tidak keluar air mani, maka tidak dikira berhadas besar. Sebab apa? Alat itu tidak dinamakan kemaluan. Macam contoh batang timun ke terung ke apa-apa, whatever lah. Kalau masukkan, kalau tidak keluar air mani perempuan tu, maka dia tidak menjadi hadas. Yang disebutkan dalam hadis hanya kemaluan saja. So mana-mana adat lain tidak dikira. So as long namanya kemaluan binatang ke, manusia ke, jin ke sekalipun, maka wajib mandi walaupun tak keluar air mani. Tetapi kalau dimasukkan peralatan itu dalam kemaluan sehingga keluar air mani, sehingga klimaks, maka wajib mandi. Wajib mandi bukan pasal masuk benda tu, tapi disebabkan keluar air mani. Itu keadaan yang sebutkan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup setakat itu saja,
Kita dah bahaskan sebanyak 3 hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi